Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Jadi pada malam ni sepatutnya ni sebagai tenaga gantilah kepada Al-Fadhil Ustaz Hafiz yang tak dapat hadir. Jadi kebetulannya ana ada di Selangor ni kerana urusan. Jadi insya-Allah ana cuba manfaatkanlah waktu ini. Dan sepatutnya teks yang anda gunakan adalah kitab Al-Adabul Mufrad, iaitu hadis-hadis susunan Imam Bukhari. Tetapi nota yang anda buat itu ada masalah sikit, dia punya laptop tu tak boleh buka. Tak apalah, cuma malam ni saya kebetulan saya bawa kitab. Kitab ini sebenarnya Fiqhul Qulub, kitab Tazkiyatun Nafs, yang mana kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Basri. Dan sebenarnya kitab ni banyak rujukan daripada kitab Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Cuma anda nak petik pada malam untuk sebagai tazkirah pada Nasdin dan juga pada sahabat-sahabat yang anda fikir tajuk penting lah sebagai persediaan untuk masuk bulan Ramadan, iaitu kita mengenal pasti laluan-laluan iblis memasuki hati kita. Dalam kitab ni sebenarnya anda tengok, oleh kerana dia petik dulu, anda guna kitab Ibnu Qudamah ni, Minhaj tu, Minhajul Qasidin, sangat menarik lah. Yang mana kitab tu sebenarnya adalah merupakan satu bentuk tangkih, yang ni pemurnian daripada kitab Ihya Ulumuddin itu. Mana-mana hadis yang mana dia buat takhrij lah hadis itu. Kerana kitab Ihya ni seperti yang kita sedia maklum, mana banyak juga terdapat hadis-hadis yang ulama mana pertikai, tetapi kitab itu banyak manfaat. Maka ulama kita berusaha untuk membantu Imam Ghazali dengan membuat kita kata pembersihan lah kalau ada kesilapan. Jadi maknanya Imam Ghazali itu kitab dia terkekal digunakan selepas ditangkih oleh para ulama. Ini antaranya. Jadi tajuk yang anda nak bincang pada malam ni, sebab di sini Ibnu Qudamah kemukakan 10 perkara. Sangat penting sebenarnya. Sangat penting. Sebab kita sedia maklum bahawa Nabi SAW, hadis ni biasa kita dengarlah, Nabi kata inna fil jasadi mudghah fa in salahat salahal jasadu kullu fa in fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Nabi kata dalam diri kamu ni ada seketul darah beku, yang mana kalau dia baik maka baik seluruh anggota, dan kalau rosak hati itu, ni rosak secara rohani bukan fizikal, maka dia akan rosak seluruh anggota kamu. Nabi kata ala wahyal qalb, ketahuilah itulah hati nurani manusia. Sehubungan dengan itu, banyak hadis-hadis yang Nabi sebut bagaimana syaitan bila dia nak merosakkan manusia, tempat yang menjadi sasaran utama serangan iblis adalah dia masuk ke dalam hati manusia. Dia menimbulkan waswas, menimbulkan kita kata lintasan-lintasan buruk itu. Sebab tu Nabi SAW banyak sebut berkenaan dengan hati ni. Sebab apa? Sebab itulah sasaran utama. Bahkan Nabi sebut syaitan ni dia nak masuk ke hati kita, dia mudah saja. Dia masuk melalui majrad dam, pergerakan saluran darah itu. Memang dia boleh sampai ke hati kita. Cumanya mengikut kajian ulama, sebab dalam kitab ni dia bincang khusus tentang fiqh qulub, fiqh hati. Kalau At-Tuwaijiri tu siapa bincang 3,000 muka surat dia bincang tentang fiqh hati dari semua sudut. Jadi untuk guru wajib bacalah. Kalau untuk guru lah, kalau kita untuk mengajar 3,000 muka surat bincang tentang hati tu, saya ingat boleh jadi sakit hati tu. Sebab 3,000 lebih muka surat tu. Tapi kalau untuk guru memang perlu baca lah. Cuma di sini anda ambil ringkas saja untuk renungan kita.
mudah-mudahan kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan penuh, orang panggil persedia lah. Walaupun dalam riwayat kata syaitan iblis tu dibelenggu, tetapi kebiasaan itulah yang membawa kita hidup. Kebiasaan itu, kebiasaan hidup dipengaruhi oleh syaitan, kebiasaan hidup mengikut hawa nafsu, dia akan terbawa-bawa masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini merupakan satu bulan yang telah diprogramkan khusus oleh Allah sebagai bulan tazkiyah. Kita nak bersihkan jiwa kita. Tak ada bulan lain fardu puasa sebulan genap itu. Dan banyak kelebihan. Baik. Jadi dalam kitab ni dia bincang panjang lah. Mana hati ni dia boleh jadi sakit, dan dia bincang bagaimana penyakit-penyakit hati. Dan bagaimana syaitan boleh masuk. Dan dibincang juga berdasar pada Quran dan hadis. Ada setengah-setengah hati yang kalau syaitan masuk pun dia tidak boleh berada lama. Masuk terus keluar. Dan ada setengah hati orang beriman tu syaitan tak boleh masuk. Masuk mulai dah tak ada sampai ke hati, terus keluar. Tetapi ada di antara hati-hati orang beriman yang mana syaitan boleh beroperasi di situ. Masuk bertapak sehingga boleh buat perumahan di situ. Dia boleh tinggal di situ, mustaqar. Siapa begitu sekali. Baik, sekarang ini kita nak tahu, sebab Ana tidak sempat nak, sebenarnya dia ada dua tajuk yang kita boleh gandingkan. Laluan mudah syaitan untuk masuk dalam hati kita, itu yang pertama. Yang kedua, satu tajuk penting juga yang berkaitan dengan tajuk ni, sesuatu ni, kalau ada sesuatu dalam diri kita, maka syaitan akan kejar kita. Apa dia tu? Bahkan setengah ulama mengibaratkan bahawa seperti kita bawa makanan roti lah ataupun daging, mesti anjing akan kejar kita. Sebab apa? Makanan dia ada pada kita. Sebab itulah setengah-setengah ulama mereka kata apa yang kita nak bincang ini, kita nak bincang suatu pendekatan berdasar pada Quran dan hadis. Kita nak tutup saluran untuk syaitan boleh masuk dalam hati kita. Jadi kita nak tutup tu, kita kena tahu lah. Jadi seseorang yang tidak tahu tentang bagaimana taktik dan strategi syaitan untuk merosakkan hati kita, dia tidak akan boleh kawal syaitan. Dia tidak akan boleh tutup ruang-ruang untuk syaitan masuk ke dalam hati. Baik, yang pertama, sebab di dalam mukaddimah ni dibincang panjang, dia tidak nak bincang. Yang pertama sekali, antara laluan utama, kalau dalam kitab anda kata Fiqhul Qulub At-Tuwaijiri, itu sebenarnya panjang lagi lah dia sebutnya, hak halu-halu. Tapi yang ini pun sudah cukup dah sebenarnya. Pertama sekali, hasad dengki dan tamak halaba. Setengah ulama dia letak dua, hasad dengki 1 poin, tamak tu 1 poin. Tamak tu bahasa Arab lah, tamak. Jadi perasaan hasad dengki yang ada dalam diri seseorang itu dan juga perasaan tamak, ini merupakan penyebab syaitan boleh masuk dalam hati kita. Dan ini merupakan laluan dia. Baik, apabila seseorang hamba tamak kepada sesuatu dan dengki bila orang lain dapat nikmat, dia akan dibutakan. Mata dia melihat tidak seperti mana orang Islam yang sebenar. Dan dia rasa tumpul, hati dia jadi tumpul kepada segala perintah Allah tu. Perhatian dia jadi tidak tajam terhadap perintah Allah. Ni kesan dia mengikut psikologi Islam lah, mengikut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan kalau perkara itu tidak dibuang segera, dengan kadar segera, maka Allah akan tutup cahaya mata hatinya daripada mengenali laluan-laluan syaitan yang lain. Maknanya kalau dia tidak berusaha nak tutup laluan itu, maka Allah akan tutup pintu hati dia. Walaupun mata dia nampak, walaupun telinga dia boleh mendengar, tapi ain basirah, mata hati dia sudah tidak dapat berinteraksi dengan baik, sehingga dia gagal mengenali perkara buruk dengan baik, dan dia tidak rasa minat terhadap perkara yang baik. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik, sebelum anda pergi pada poin yang kedua, nak ambil ringkas-ringkas saja, sebab dia ni 10 poin. Kalau orang tanya kita lah, apa makna hasad dengki ni? Sebab hasad dengki ni sebenarnya kepakaran orang Melayu kita ni. Orang Melayu kita buat hasad dengki ni memang first class lah. Memang itu memang kepakaran dia. Siapa dia panggil
Budak-budak sebut dipanggil PhD, penyakit hasad dengki tu tak? Memang betul sungguh kita tengok. Jadi dengki, hasad dengki ni apa hakikat sebenarnya? Mudah nak sebut mudah. Kalau Ibnul Qayyim dia kata hakikat sebenarnya hasad dengki ni zahirnya nampak dia berdengki dengan manusia bila seorang tu dapat nikmat, apa saja nikmat, dia rasa tak senang hati. Bahkan kalau boleh nikmat tu hilang. Biar dia tak dapat pun tak apa. Baik, hakikat sebenarnya apa? Kenapa hasad dengki dianggap sebagai penyakit yang parah? Penyakit dia panggil afatul qulub. Kalau Imam Ghazali dia istilah afatul qulub, min afatil qulub. Antara penyakit-penyakit hati. Kenapa dianggap penyakit yang parah? Bahkan diletak dalam senarai yang utama. Menjadi laluan mudah syaitan untuk menguasai diri kita. Dia hakikat hasad dengki ni seseorang tu dia tak boleh terima takdir Allah SWT. Itu hakikat kata Ibn Qayyim. Dan ini memang cukup tepat lah bagi ana. Banyak dia tengok adik-beradik dia dapat nikmat. Awal usia lagi sudah boleh ada rumah sendiri, dia masih tinggal di rumah sewa. Kadang itu pun dia berdengki. Saya pengalaman hidup kita ni kan, kita jumpa akhir sekali hubungan itu tegang kerana perkara-perkara itu. Sehingga adik-beradik dia pelik, kenapa abang dia nampak Kelantan kata Jawa. Nak terima mana tak Jawa aku pasal ni. Endah tak endah kita kata dah, hubungan jadi tidak mesra. Tu Kelantan panggil Jawa, dia kena ada tasydid pada J tu. Tu Kelantan dia boleh faham lah. Jadi hubungan itu jadi tidak mesra, rupanya dengki. Kadang-kadang kita fikir apalah masalah aku yang aku buat silap ni. Kita tak jumpa. Rupanya dengki. Dengki ni betul-betul dia ni telah dipengaruhi oleh syaitan. Jadi hakikat dia tidak boleh terima ketentuan Tuhan bahawa adik-beradik dia tu mana lebih baik di segi ekonomi, dia tak boleh terima. Sebenarnya dia tak boleh terima takdir. Bahaya ni. Sebab kalau kita ingat kepada hadis Nabi kata salasatun la yanzurullah salasatun la yanzurullahu la yanzurullahu ilaihim. 3 kelompok manusia Allah tak tengok kepada mereka fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. 3 golongan manusia. Mana Allah tak beri perhatian, Allah tak bagi rahmat. 3 golongan manusia. Yang pertama sekali al-aq, orang yang derhaka kepada ibu bapa. Orang yang derhaka kepada ibu bapa ni dalam konteks agama kita manusia yang paling tidak berkualiti sebenarnya. Manusia paling tidak berkualiti derhaka pada ibu bapa. Sebab Nabi kata tak ada manusia yang lebih baik dari segi buat baik pada kita, yang lebih baik, yang terbaik dalam melakukan kebaikan kepada kita kecuali ibu bapa kita. Tidak ada orang lain. Tiba-tiba dia derhaka. Itu termasuk dosa besar. Bahkan buat baik pada ibu bapa mengikut Ibn Abbas, apa yang dia faham daripada Quran dan hadis, amal soleh terbesar. Dan itu merupakan syakat untuk masuk syurga, kata Ibn Abbas. Yang kedua, al-mannan, orang yang mengungkit-ngungkit kebaikan yang dia lakukan. La yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Allah tak tengok pada mereka. Setengah riwayat kata la yaqbalullahu minhum sarfan wa adla. Salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wa adla. 3 golongan yang Allah tak terima ibadat mereka, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Ada juga sebut begitu 3 golongan ni. Yang pertama yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang kedua orang yang mengungkit kebaikan yang dilakukan. Yang ketiga mukadzibun bil qadar, orang yang tak boleh terima ketentuan takdir. Tadi dengki tadi. Dia tak boleh terima. Iyalah masalah kecerdik ke, kita kata kepandaian lah kita kata. Genius. Nah, ini kurnia Tuhan. Kenapalah kita kata anak kita tak cerdik? Maka dia pun berdengki tengok anak orang lain. Sedangkan ibu bapa dia kerja kampung tapi anak cerdik. Dapat pencapaian cemerlang, dia pun timbul perasaan dengki. Bila dengki itu baik. Kalau kita nak bincang dia panjang sebenarnya. Bila dengki tu ada, dia merosakkan hubungan sesama Islam. Tu bahaya tu. Dahlah dari satu sudut, dari sudut yang halus, tak boleh terima takdir hakikatnya. Kesan zahirnya apa? Kesan zahirnya hubungan sesama Islam sudah rosak. Sudah rosak. Sebab tu dalam kitab sebut, apakah orang yang berdengki kepada orang lain, dia akan doa kebaikan kepada orang lain? Tidak. Itu bentuk kerosakan yang berlaku. Bahkan dia akan suka, kalau dia akan gembira. Kelantan kata kalau demam, keboh demam. Kalau bahasa Kelantan lah, keboh demam. Mana sihat. Tak perlu makan ubat. Bila dia tengok orang yang dengki tu ditimpa kesusahan, dia rasa senang hati. Berat tu sebenarnya penyakit tu bagi anak. Serius tu. Bukan penyakit biasa kronik itu sebenarnya.
Sebab itulah sebelum masuk bulan Ramadan ni kita kena buat semakan. Pertama sekali kena cek apakah kita ni ada perasaan dengki atau betul. Kita orang lain tak boleh nilai, kita sendiri yang boleh nilai. Misalnya kita tengok orang lain beri kesenangan, tak semena-mena kita rasa susah hati. Maknanya ada tu penyakit tu. Ada tu penyakit tu. Cepat beristighfar. Sedekah, ulama kata sedekah, buat baik pada orang, dia boleh menghilangkan perasaan jahat itu. Sebab itulah kata pemula bila timbul lintasan jahat, kata pemulanya apa? A'udzubillahi minasyaitan. Mesti sebut gitu. Dengan kadar segera. Ini disebut dalam Sunan Abi Daud. Begitu juga apabila seseorang ada perasaan hasad dengki, syaitan telah menemui jalan mudah untuk syaitan masuk untuk bertapak di dalam hati sanubari dia. Na'udzubillah min dzalik. Minta berlindung kepada Allah. Baik, yang kedua, anda tidak nak bincang panjang. Yang kedua, laluan mudah yang kedua iaitu dia panggil al-ghaiz. Al-ghaiz ni perasaan marah yang tak terkawal. Kalau bahasa Melayu kita, mungkinlah anda duk fikir-fikir kalimah yang lebih tepat, dia panggil marah yang membuat-buat tu. Dia marah ni biasa. Kalau marah biasa dia panggil ghadab. Mesti ada. Kalau tak ada itu, manusia tu cacat emosi tu. Kalau tak ada yang itu, kena ada. Tetapi kalau marah tak terkawal, dia panggil al-ghaiz. Marah yang mendidih. Ni kalau tak boleh kawal, sebab tu disebut kadhimin al-ghaiz kan? Orang yang boleh kawal perasaan marah yang membuat-buat. Baik. Jadi perasaan marah yang gagal dikawal ini dia bersumberkan daripada nafsu yang tak terkawal. Sama ada kita guna istilah bengis atau garang, kita boleh guna apa saja kalimah. Tetapi orang yang tidak boleh kawal perasaan marah ini sebenarnya dia nafsu dia tidak boleh kawal nafsu. Baik, sifat marah boleh mencelarukan dan melemahkan pemikiran. Ana tidak mau baca di sini lah, ana nak sebut ringkas begini ya. Dia sifat marah yang tak terkawal, dia boleh menyebabkan kita tidak rasional, hilang rationality. Mana kewarasan jadi hilang. Dia boleh bertindak di luar daripada kewarasan. Ana ambil contohlah mudah. Ni perkara ni dia masuk dalam akhbar lah. Ana pernah sebut dalam kuliah sebelum ni. Ada seorang ayah tu, dia beli kereta baru kan, dia cala kereta, ingat ada. Ni masuk dalam akhbar. Oh, dia nak marah muka kereta baru Dia ambil duit shilling anak dia cala kereta, dia cala tangan anak dia ni. Sehingga jadi luka lah. Takdir Allah SWT. Allah nak tunjuk, Allah nak ajar dia. Orang Kelantan panggil borak. Borak ni maknanya apa dia? Melarat. Jadi kesal tu bukan sementara dok, sehingga jadi buruk tangan anak dia, terpaksa dipotong. Anak pun tahu dalam akhbar ni berlaku di Kota Baru ni. Menyesal dia. Jadi kes polis. Jadi bila sampai tahap tu jadi kes polis. Tak silapnya pihak hospital yang report. Sebab saya kena potong tangan anak dia. Biasa kita kata kali itu gitu. Iyalah Tuhan nak tunjuklah. Jadi melarat. Cuba bayangkan. Kereta ni mudah ya. Nah, kalau tercala sikit pergi ke tempat dia punya tukang cat tu, dia buat sekejap ya. Tapi ni tangan anak kena. Isu dia kenapa berlaku begitu? Tak boleh nak tahan perasaan marah. Sebab tu Nabi nasihat kepada hakim, kalau marah jangan buat keputusan. Kena tangguh dia punya keputusan. Hakim kena cuti kalau dia Kelantan panggil masa dia serabut perut hari tu. Dia serabut perut, dia tak boleh nak kawal tu, dia kena cuti. Sebab apa? Keputusan dia tu tidak seimbang, tidak berlaku keadilan. Kita pun begitu. Sebab tu Nabi suruh kita kalau marah tak boleh kawal, kita duduk, dia ambil wuduk atau macam mana. Sayyidina Ali bila dia ada clash dengan Fatimah dalam hadis, dia pergi tidur di masjid. Atas pasir. Atas pasir. Siapa Nabi kata ya Aba Turab kum. Wahai Abu Turab bangun. Tapi bagus Ali. Bila nak marah tu dia keluar rumah dia tidur atas pasir dalam masjid lah. Sampai hilang perasaan marah. Nabi puji dia bagus. Sebab apa? Dia tahu cara nak buat. Dia tahu. Cuba bayangkan, ada yang cerai isteri talak 3. Ini berlaku. Ni yang jumpa anda lah. Lepas tu mari tanya, ada ke ustaz pendapat kata cerai talak 3 jatuh 1? Masa cerai tak fikir perkara tu. Ana kata rujuk pada qadi lah. Kalau tanya ana, sebab muka habis diri, dia Kelantan, habis diri pun terima, ambil pendapat kata dalam mazhab Syafi'i cerai talak 3 jatuh 3-3. Tak perlulah, ana tak mau sebut lah. Dia punya pendapat Ibn Taymiyah. Kalau tidak dia marah pula Ibn Taymiyah.
Aku sekali telefon kepada mufti kata memang jatuh talak 3. Tak apalah, iaitu tu isu dia lah. Tapi kenapa tu terus bagi 3 tu? Kerana emosi, tak boleh nak. Bahaya tu. Dan syaitan kalau dia berjaya menimbulkan perasaan marah yang sampai ke ta'ghais, sehingga manusia akan menyesal kemudian hari, itu satu kejayaan besar. Sebab itulah hadirat ialah kita bercakap gini mudah. Sebab tu Nabi kata as-sabru fis sadamatil ula. Sabar ni kita menahan kemarahan, ia hanya berlaku ketika marah. Ketika kita mengajar gini semua boleh sebut. Ketika marah tu macam mana? Jadi perkara tu payah. Cuma kita sebut ni atas dasar orang panggil secara ilmu. Kemudian sesiapa yang boleh buat perkara ini, dia dapat kelebihan di sisi Allah SWT. Kukuk mana pun kena usaha. Cara mana kita nak atasi marah? Tadilah ulama anda tengok dalam kitab, kita kena banyak baca Quran, banyak bersedekah, banyak tolong orang. Allah akan bagi keberkatan kepada kita. Baik. Sebab itulah setengah dalam riwayat, sini anda pun tak sempat nak rujuk, cuma dalam satu riwayat yang disebut oleh Ibnu Qudamah, dan anda pun pernah jumpa ni, adalah hadis-hadis ni sahih lah. Nabi sebut iblis ni, Nabi kata sekiranya seseorang itu dia tidak boleh kawal perasaan marah yang membuat-buat, iblis akan mempermain-mainkan dia seperti budak-budak buat main bola. Budak main bola, ikut dia nak sepak ke arah mana dah. Seolah macam kita jadi macam bola, di sepak, di oleh kita kata bahasa Kelantan, oleh syaitan, ikut dia nak pusing ke arah mana. Jadi kita jadi bahan permainan dia. Na'udzubillah. Hinanya. Hadis ni Nabi nak sebut pada kita betapa hinanya orang yang gagal kawal sifat marah sehingga syaitan boleh pergunakan dia seperti budak-budak main bola. Dia macam bola. Ikutlah iblis syaitan nak sepak, nak tendang ke arah mana. Sampai begitu sekali. Cuma kita tak sedap perkara itu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ni menarik. Ni sebut. Ni Hafiz Ibn Hajar sebut dalam syarah Muslim. Syarah Bukhari. Seseorang yang berlebih-lebihan dalam perkara aksesori, perkara mubahat, perkara aksesori, duit dia hanya habis dalam perkara lansir, pasu bunga, setengah orang tu tak. Ya, anda tengok orang minat memancing ni kan. Apa boleh panggil tu? Kelantan panggil bau tu kan? Joran. Joran sampai 50 ada. 50 batang tu. 300. Bukan harga ni bilangan. Saya sebut 50 ni ada yang 2000 pada satu batang tu. Kejut tengok. Kita buat dengan buluh je. Kita buat dengan buluh, dia panggil apa? Buluh peleti. Buluh peleti ni dia payah patah lah. Anda ingat lagi, anda pergi balik kampung guna buluh je. Joran dia tu sampai 2000. 50 batang ada. Anda kata macam kedai nampak, anda kata. Ni bagi anak ni dia bukan sekadar memancing guna tangan, dia panggil kaki pancing. Dia guna kaki dia tu. Siapa teruk tu? Ni teruk ni. Ni kadang-kadang dia tak sempat nak menderma, nak bagi duit pada bapa. Sebab apa? Sebab dia fikir kepada perkara yang harus-harus. Seluar berjenama, pakai sama ya. Dia syaitan tu berjaya menguasai diri dia. Kalau nak beli sesuatu mesti branded. Ada setengah tu, ni anda tahu, ni anda sebut yang anda tahu lah. Kalau nak sebut dua contoh, ni teruk sungguh ni. Pernah anda pergi ke tepi pantai, ada seorang tu dia sedang dengar muzik lah. Dia buka kereta kenari dia. Anda pergi tengok, bunyi memang luar biasa lah dia punya, sedapnya bunyi tu. Apa? Penuh dia punya book belakang tu, speaker dengan sound system dia. Dia kata nak dengar tepi rumah, di rumah dia tak boleh sebab mengganggu jiran. Anda tanya berapa ni kos keseluruhan? Anda nak kenari dia apa harga berapa? 24,000. 24,000 sound system itu. Memang bunyi pelik lah. Anda kata ni betul-betul dan dah kena tipu daya syaitan ini. Jadi bila nak pergi tepi pantai tidak mengganggu orang. Itu hadirat. Ada setengah tu beli kereta baru tu, tukar dia punya steering tu. Anda minta di steering baru tu, dia tak beri, saya juga dia. Ni contoh anda nak sebut, anda nak baca di sini. Suka dan gemar berlebih-lebihan dalam menghiasi rumah,
pakaian dan peralatan perabot. Termasuklah kita kata setengah orang tu bila keluar model baru sport ring tu beli sport ring, padahal dia bukan nak duduk atas sport ring pun, tapi betul-betul bagaimana dia ni sebenarnya sedang memenuhi kehendak nafsu semata-mata. Orang-orang yang begini dia sebenarnya telah berjaya dikuasai oleh iblis dan syaitan. Baik, apa masalah yang berlaku selepas daripada itu? Sifat ini jikalau berterusan, tidak dicegah, tidak dirawat, dia akan menjadikan manusia itu dia menghabiskan umur dia, menghabiskan harta dan seumur hidup dia hanya untuk mencantikkan rumah, menghiasi atap dan dinding, berhias dengan pakaian dan juga memiliki perabot yang sentiasa baru. Itu saja hidup dia, habis begitu saja. Itu kesannya. Ya, rugilah. Inilah khusranul mubin. Kerugian yang nyata. Biar nak sebut satu contoh, kalau tuan dia dengar pun biar dia dengar lah. Bukan pun tak sebut nama dia, tapi kalau dia dengar dia kata, Ustaz dia kata kat aku ni, Ana pergi rumah dia sebut, dia kata pasu bunga tapi rumah dia tu beli di Korea. Kalau kita pasu bunga ni, kita buah bunga tidak boleh dalam pasu pun dia hidup bunga ni. Bayar ke pasu bunga berat tu. Beli pada kena berapa kos untuk apa ni kita kata bagi saja tu berapa? Harga dia tu tak kira lagi. Kenapa tu? Kau pasu bunga sini tak hidup bunga kalau tanah. Kenapa tu? Dan dia letak pun di hadapan rumah. Dia ada mari lepas rasa wujud nak menunjuk-nunjuk. Tak tanya, pun ana tengok sopo ya pasu bunga sini pun. Tapi Korea. Jadi makna dia sedang Kelantan panggil jamu nafsu lah tu. Dia nak jamu nafsu dia. Na'udzubillah kena penyakit ni teruk ni. Kelantan kata tak habis makan kena penyakit ni. Kena penyakit ni dia akan jadi kedekut, dia akan sangka buruk pada orang. Salah dia ingat orang nak minta piti dia. Berat? Dia ada lah kita sebut ni. Orang bagi salam tu dia prejudis dah. Ni kesan dia. Baik, kalau kita nak tadabbur penyakit ini dalam konteks Quran, baca ayat wailul likulli humazatil lumah alladzi jama'a malan wa addala yahsabu annama lahu akhladah. Akhir sekali timbul penyakit, hilang, tak ingat pada mati. Bahkan dalam sangka dia lintas satu berlaku, macam dia ni lambat lagi nak mati ataupun kekal. Kesannya kerana menghimpunkan harta ataupun guna pada dia istilah dua, perkara yang fudlah dan perkara yang umdah. Orang yang begini mengikut Hafiz Ibn Hajar, bila hidup dia, duit dia, segala harta benda dia habiskan kepada fudlah, kepada aksesori, kepada benda yang haru-haru saja, dia tidak tumpu pada perkara yang wajib, perkara yang lebih utama. Hafiz Ibn Hajar kata orang begini, salah satu hukum medianya Allah cabut perasaan bersedekah itu. Boleh hilang minat nak bersedekah. Tu bahaya tu. Mudah-mudahan Allah jauhilah kita. Dengan sebab itu manusia berkenan akan menjadi rugi sepanjang hayat dia. Hidup dia dalam keadaan rugi. Akhir sekali harta dia tu dia tak dapat ambil manfaat langsung di hari akhirat. Sebab apa? Sebab dia sia-siakan semasa hidup harta tu. Itu penting tu. Sebab bulan Ramadan ni bulan sedekah. Kena ingat gini yang mudah. Ni anak nak buat kesimpulan umum sebelum kita habiskan ni, supaya kita ingat ni. Dia bulan Ramadan ni semua ibadat kita Allah gandakan pahala. Itu bahasa mudah. Semua ibadat yang kita buat, sebab itulah Aisyah radhiyallahu anha, salah satu ciri-ciri counselling, kita kata point counselling lah, perkara yang utama yang ditekankan, kamu buatlah setiap apa yang kamu buat, setiap pekerjaan kamu biarlah dia berkualiti dalam bulan Ramadan, sebab dia akan dapat pahala lebih. Hak baca Quran itu asal lah. Kerja-kerja biasa pun kita buat biar berkualiti dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Akan dapat pahala lebih. Misalnya kalau kita contohlah kita buka kedai runcit. Kita bina bagaimana kita nak hidup sebagai kita ni peruncit, kita kata buka kedai dan sebagainya, biar kita ikut tata cara agama yang betul. Kita bina perkara tu dalam bulan Ramadan. Memang bagus dia punya Aisyah sebut ni. Bahkan disenaraikan oleh ulama, itu tazkirah sahabat, sesama sahabat, bila masuk bulan Ramadan kita berusaha mengkualitikan setiap amalan kita, sama ada amalan itu bersifat ibadat yang nyata ataupun kerja-kerja biasa, kita tingkatkan kualiti dia. Itu salah satu.
Bukan hanya kita baca Quran sahaja banyak. Tak. Misalnya kita kata kalau ada anak pergi ke kedai ni beza kita tengok kedai hardware lah ni. Ada kedai orang Melayu tu memang barang dia banyak. Tapi dia susun barang siapa kita nak masuk tak boleh. Dia letak terlantar gitu. Sehingga dia pun pening nak cari barang bila kita nak beli. Tapi setengah-setengah kalau misalnya kalau kedai Cina dia susun barang tu kan, kita tahu. Kalau tempat ni bahagian ni kita pergi sini. Atas rok yang memang cantik lah, menarik. Perkara-perkara gitu sebenarnya salah dalam agama. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinah. Itu hadis yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi, orang panggil budaya umat Islam sebenarnya. Allah suka kepada kamu jikalau kamu buat apa saja pekerjaan kamu fikir pada kualiti. Kamu memasak kau, fikir macam mana biar masakan kita tu jadi lazat, sedaplah kita tu. Ni siapa orang makan, orang bertobat dah tak segi kedai itu. Oh tu berat. No. Siapa dia kata, tak pernah lagi umur hidup makin tak sedap seperti ni. Ada, kita anda pernah jumpa ada. Siapa kita ambil gambar. Selagi ingat dia gambar itu tak masuk kedai ni. Dia sepatutnya tu nak masak ni. Sebab Nabi sebut dalam hadis. Bab masak ni. Suami isteri yang masak, suami dia rasa sedap, dia boleh pahala. Bukan saja-saja, Nabi sebut. Itu jadi maknanya salah satu cara untuk kita dapat mahabbatullah adalah dengan mengkualitikan kerja. Bina dalam bulan Ramadan. Payah tidak buat bulan Ramadan ni letih. Muka 12 jam kita tak makan, tak minum, nak isap rokok tak boleh. Salah sebut rokok tu tidak niat tu tapi kena sebut jugalah. Sebab tu kalau nak isap rokok tak sebut dosa, letak saja, jangan cucuh. Ada ustaz dia sebut gitu. Ustaz ni pun jenis tolol juga sebenarnya. Dia sebut gitu. Jangan cucuh, letak 3 tak apa. Insya-Allah tak dosa dia tu. Patut orang tengok gong itu hal lain, gong tu hal lain, itu tajuk lain pula. Tapi dia sebut tu betul. Dosa besar tu sebenarnya isap rokok tu. Sebenarnya lah ya, ikhlas sebut tu. Tak percaya tanya doktor, ada ke doktor? Cuba tanya, cuba sebut pada. Ada seorang doktor, ada ustaz, doktor pakar dia kata tak bahaya kok. Cuba sebut nama apa ustaz doktor tu. Tak ada. Doktor Yusuf Qaradawi kata dia tanya beberapa buah negeri, doktor semua sepakat, doktor kata rokok tu membahayakan kesihatan. Dia bukan isu mati. Mati bila ni bukan kira rokok. Bukan kira rokok mati. Mati ni idza jaa ajala la yastakhiruna wala bila siapa masa. Tak isap rokok mati. Dia bukan isu mati. Isu menjejahkan kesihatan. Orang kata saya isap rokok 40 tahun tak mati-mati. Dia bukan isu mati. Isu menjejahkan kesihatan. Tak boleh. Dia tak boleh baca ayat tu, dia kena baca apa ni? Wala tuhliku bi'aidikum ila tahlukah. La tuhliku bi'aidikum. Jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Dr. Yusuf Qaradawi buat 3 kajian. Dalam seumur hidup dia buat 3 kajian tentang rokok. Kajian ketiga tu dia muktamadkan kajian dia bahawa rokok ni haram. Dr. USM sepakat. Sebab doktor tu dia nak artikel, sebab artikel tu ada terjemah dia nak belah muka surat. Jadi kita beri pada dia, dia guna tu. Akhir sekali dia buat kenyataan, dia papai kenyataan rokok ni begini sebab dia. Baik, tak apalah. Sebab perkara tu dia sebenarnya kesal berat lah. Dia bezanya gini, ni anak nak sebut ni, kita kena faham. Kita buat dosa, memang kita buat dosa. Sebab tu dosa-dosa ni anak lebih suka menggunakan istilah pelanggar hukum. Bila kita melakukan dosa, perkataan yang tepatnya adalah pelanggar hukum Allah. Hukum Allah ni ada hukum yang kecil, ada hukum yang besar, ada hukum yang berkait dengan kemusnahan orang lain, ada hukum yang berkait kemusnahan diri kita sendiri, tidak melibatkan banyak. Tak kira lah, tapi pelanggaran hukum tu tetap berlaku pada manusia sebab mereka tidak maksum. Anak, sahabat-sahabat semua mesti ada buat dosa. Sebab apa? Sebab kita tidak maksum. Cumanya isu yang paling berat, seseorang itu sentiasa melakukan pelanggaran hukum, sentiasa tak bertaubat dan sentiasa buat, mengekali melakukan dosa, sama ada dosa kecil ke dosa besar ke, dia kesal dia tidak sama dengan melakukan dosa sekali-sekali. Dia tidak sama dalam agama kita. Dia panggil musirrun ala dzunub. Orang dalam buat dosa tak bertaubat, mengekali pula, berterus
terus menerus. Ana nak sebut begini, ni hadis ni dikemukakan. Ana baca ni dalam satu buku. Hadis ni dia ada rujukan. Dia tak ingat dalam kitab mana, cuma rujukan Profesor Dr. Salim Id Al-Hilali dalam buku dia. Dia sebut tentang orang yang berdusta, dosa berdusta. Dia kemukakan riwayat hadis lah. Ringkas ceritanya dalam hadis tu Nabi kata seorang berdusta kemudian dia bertaubat, Allah ampunkan dosanya berkali-kali sampai kali kelima. Dalam keadaan sedar dia buat dosa, dia bertaubat sampai kali kelima. Kemudian selepas tu dia berdusta lagi, taubat dia Allah tak terima, kata Nabi. Ulama kita bincanglah. Lepas tu macam mana sedekah taubat ni sampai ke akhir hayat? Allah akan terima taubat walaupun bunuh 99 orang. Tiba-tiba Nabi kata Allah tak terima taubat, berdusta sampai 5 kali, kali ke-6 Allah tak terima dah taubat dia. Pelik tu hadis tu. Hadis tu termasuk hadis muskil. Nak faham macam mana? Kalau 5 kali tak terima dah. Cuba kira kita berapa kali dusta. Nak sampai koma gini. Kalau ahli politik ke tak? Satu serabut perut semua. Kalau ahli politik ni tak boleh nak kira. Banyak sangat. Buka mulut, bohong. Buka mulut, bohong. Setengah-setengah tu lah, bukan semua. Tak kira lah, anda tengok memang ramai yang berdusta lah. Siapa tulis 99 muka surat nak dusta. Macam-macam manusia ni. Tu. Tak apalah. Yang saya nak sebut di sini, ya, ulama sebut ada hadis tu sebenarnya dia merujuk pada orang-orang tertentu. Bukan hukum umum. Hukum umum Allah terima taubat. Itu pertama. Kenapa hadis ni? Sebab hadis ni termasuk hadis muskil. Maknanya orang-orang tertentu yang Allah saja maha tahu hati dia tu. Maknanya orang yang pada pandangan Allah dia ni telah mempermain-mainkan Allah. Kita tak tahu. Kita tak nak kata, kita tidak boleh tentukan. Walaupun orang ni berdusta berkali-kali, kita tak boleh tentukan. Engkau ni sudah dicop. Sebab dalam kitab, dalam hadis tersebut Allah cop orang itu sebagai kazab, pendusta besar. Cop di buku amalan dia yang ditulis oleh malaikat. Jadi orang ni orang yang macam mana? Kalau nak kira 5 kali, kita lebih 5 kali dah berdusta. Bermula pada cukup umur sampai sekarang. Berat gitu. Sebab tu hak tu sebenarnya dia lebih khusus pada ada orang tertentu berdusta sampai mereka Allah cop dia. Orang ni macam mana? Ulama kata boleh jadi orang ni sebenarnya taubat dia sebelum ni pun tidak ikhlas. Taubat dia pun main-main dan dia lebih bersifat mempermain-mainkan Allah. Dia tak ada perasaan khasyatullah, tak ada takut pada Allah. Boleh jadi begitu. Ataupun boleh jadi orang ni munafik, serah pada Allah. Tetapi kena ingat, berdasar pada hadis ni, kita ulama buat kesimpulan, ada orang-orang tertentu, bila buat dosa berkali-kali, Allah cop dalam buku amalan dia ni adalah pendusta. Ataupun dalam riwayat lain, dia ni mudminul kham, peminum arak tegar, setelah minum arak berkali-kali. Nabi main takut kena kita tu. Rupanya tu hacak tu kita. Na'udzubillah. Mungkin minum arak kita tak minum, tapi dusta. Dusta ni tidak mesti dusta dengan guru, dengan orang. Dusta dengan anak pun boleh berlaku. Dalam hadis Nabi sebut orang dusta dengan anak dia itu dosa besar. Dusta dengan anak. Bila keluar rumah anak minta beli sesuatu, tiba-tiba dia tak beli. Dia kata tak ingat, padahal dia malah beli. Misalnya tak, anak kadang-kadang tunggu ayah dia balik. Tapi bagi ibu bapa HD, kalau dia tak ingat, dia akan pergi beli. Anak dia akan respect pada dia. Anak nak sebut seorang guru, ni biarlah anak sebut contoh. Ni kita tahu ni. Bagus anak dia semua berjaya. Dia ni cikgu biasalah, bukan cikgu agama ni. Tidak. Jumpa sahabat anak, jumpa dia pukul 11 malam lebih. Dia pergi beli santan segera. Pukul 11 lebih, hampir pukul 12. Dia adalah kedai 24 jam di Kota Baru tu. Terkejutlah. Jadi sahabat saya tanya, cikgu, beli apa santan lewat malam? Dia pun ceritalah, dia kata saya keluar daripada rumah selepas maghrib. Anak dia minta nak makan apa ni, apa pulut durian lah. Pulut durian ya. Jadi dia kata insya-Allah, dia akan beli. Tiba-tiba dia tak teringat nak beli. Dia balik lewat malam, anak dia tunggu tak tidur. Nak pakai pulut durian. Dia pun letih lah, dia mungkin dia ada urusan cikgu kan, dia sibuk, dia naik masuk dalam bilik dia kata dia pun mari terfikir. Dia dah saling maju dah. Dia mari terfikir, anak dia siapa tunggu dia.
Dia pun pakai semula baju dia pergi beli. Anak kata bagus cikgu ni. Ini tepat dengan ajaran Nabi. Cuba bayangkan anak tidur dalam keadaan dia tunggu daripada maghrib sampai pukul 11 lebih nak. Anak ada perasaan juga, cuma dia tak berani nak komplain ya. Kalau dibiarkan berterusan begitu, satu ketika anak dia akan hilang respect pada mak dia. Oh, dia kata jak kecil mak dia penipu. Dia akan timbul gitu. Baik, tak apalah. Kena jaga tu. Sebab perkara tu dia boleh mempengaruhi kehidupan agama kita. Okey, yang kelima, ni ana baca sajalah, ana ringkaskan. Terlalu ingin diterima oleh orang lain. Dia disanjung, terlalu ingin disanjung. Bila orang tidak sanjung, dia rasa susah hati. Dia jadi murung. Dia jadi malah untuk bertemu dengan orang. Nak datang jemaah pun dia rasa kita rasa tak ada semangat. Sebab apa? Sebab orang tidak muliakan dia. Ni ada satu penyakit. Syaitan akan guna. Itu kelemahan yang boleh digunakan oleh syaitan untuk merenggangkan hubungan kita. Padahal kalau katalah orang tidak hormat pada kita, kita kena baiki diri lah. Tu kalau dalam kitab sebut. Kalau kita berasa orang tidak beri perhatian kita, apa masalah kita? Takut kita ada kekurangan. Ataupun kita fikir biarlah, asalkan kita ni tidak salah dengan Allah. Orang, kita pedulikan orang. Tetapi perasaan ini digunakan oleh syaitan untuk merosakkan hubungan kita dengan masyarakat. Akhir sekali kita orang panggil menyepikan diri kita. Tak mahu dah mula bermasyarakat. Kita hanya cari orang-orang yang ngam dengan kita saja. Kita pun tak mahu dah tolong orang. Sebab apa? Sebab kita sudah hilang perasaan apa. Ini kesan sangat buruk. Akhir sekali dia jadi mana? Menyendiri. Ni. Siapa begitu ulama kita sebut dalam kitab. Ini disebut oleh Ibnu Qudamah. Sedia dengan rujukan pada muka surat 193 dalam kitab dia. Baik. Yang keenam. Melakukan kerja secara terburu-buru, tidak berhati-hati. Nak cepat keputusan. Buat tu tanpa dengan tergesa-gesa. Nabi SAW pernah bersabda, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallahi ta'ala. Tergesa-gesa, terburu-buru, tidak cermat dalam melakukan sesuatu, itu adalah dari suruhan syaitan. Wa ta'anni, berhati-hati, bercermat, itulah daripada Allah. Maknanya kalau kita, sebab biasanya kenapa syaitan nak kita buat tergesa-gesa? Sebab dia nak supaya hasil kerja kita tidak bermutu. Dia gini, kalau kita baca hadis Nabi ni, perkara-perkara buruk ni semua Nabi kaitkan dengan syaitan. Memang syaitan suka. Dia nak kita ni hidup tidak berkualiti. Supaya kita tidak dapat kebaikan di hari akhirat. Itu target dia. Kalau mari masjid pun tak boleh pahala. Kalau baca Quran pun tak boleh pahala. Dengan cara mana? Dia suruh kita langgar disiplin. Mari masjid, langgar disiplin. Baca Quran, langgar disiplin. Kan semua tu baca Quran, ada adab. Adab ni disiplin lah. Mari masjid, ada disiplin. Bersama anak ada disiplin. Bersama isteri ada disiplin. Pergi ke mana-mana semua ada disiplin. Yang Nabi ajar kita. Disuruh kita langgar je. Mari masjid duk buah. Ada tempat anak kuliah tu. Tidak anak ni tidak backing mujanya. Ada ustaz tu. Anak kuliah malam tu anak kuliah. Sebelum tu ustaz tu kuliah. Ada orang duk buah belakang. Buah labor. Kelantan panggil buah labor. Sebab tu anak saya dari masjid. Dia kena sedia satu tempat khusus untuk orang buah. Tulis di situ. Tempat buah labor. Anak sebut di Kelantan. Ataupun tak tepi kubur. Sebab ada beberapa masjid tepi kubur. Kita cadangkan begitu. Orang nak buat pergi situ. Ustaz ni dia jenis ni lah. Dia backing. Kelantan panggil backing. Tahu. Bengis lah. Garang. Dia tutup kereta. Dia jokoh. Mari ngajar sini. Dia pun berhenti. Backing ustaz ni. Pergi. Ada berlaku gitu. Lepas tu masa anak duduk kuliah tu ada siapa AJK dia jokoh. Kalau panggil jokoh ni. Perbuatan ni sebenarnya tak? Dia boleh menghilangkan pahala. Mari pergi masjid tak dapat pahala. Itulah orang panggil disiplin. Syaitan nak lah betul. Mari masjid tak boleh pahala. Yang bolehnya dosa. Salat pun fawailul lil musallin. Kenapa orang semaya tapi disebut celaka? Sebab tidak ikut disiplin. Apa dia? Tidak usaha mengkhusyukkan salat. Jadi syaitan ni dia nak merosakkan kehidupan akhirat kita dan dia ganggu ibadat kita di dunia. Sebab semua pahala kita boleh di hari akhirat. Dia nak merosakkan masa depan kita di hari akhirat dengan dia mengganggu, dia mengurangkan kualiti ibadat kita. Ataupun kadang-kadang tak boleh langsung pahala dengan ibadat tu. Na'udzubillah. Ini syaitan.
Sebab itulah dia suka sangat kita buat sesuatu dengan tergesa-gesa. Yang ketujuh, hubbud dunya, terlalu sayangkan kepada harta benda. Ini boleh hurai sendirilah. Ulama kata maksud sayang pada harta benda sehingga terlalu sayang dizahirkan dalam bentuk tidak bersedekah. Itu maksudnya. Tidak bersedekah, tidak berikan kepada orang yang berhak, itu makna sayang pada harta. Yang ke-8, mendorong orang lain bersikap fanatik terhadap kumpulan dan mazhab. Ini pula masalah besar juga. Dia senara Ibnu Qudamah. Pada Ibnu Qudamah ni tahu dah berapa ratus tahun daripada zaman kita sudah ada dah penyakit ini. Seseorang yang menjadi punca kepada fanatik mazhab, fanatik kepada kumpulan, parti dan sebagainya, yang mana kesan daripada fanatik ini dia boleh menyebabkan hubungan jadi tegang sesama Islam. Orang itu sebenarnya dia penyeru kepada kejahatan, dan orang itu sebenarnya telah menjadi ejen syaitan, ejen iblis, cuma dia tak sedar. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-9, mendorong orang awam berusaha memikirkan tentang zat Allah, tetapi tidak mendorong orang ramai berfikir tentang kejadian Allah. Ni duk ajak fikir tentang tangan Tuhan tu lagu mana, duk ajak manusia fikir tentang Tuhan ni istiwa macam fikir tu je. Sehingga kalau orang tidak sependapat dengan dia dalam memahami perkara itu, dia anggap sebagai orang ni telah menjisimkan Tuhan, mentasbihkan Tuhan. Akhir sekali dia kata Tuhan dia lain, dia ni telah kafir, macam-macam. Siapa ada sebut tu anda dengar dalam YouTube tu, dia kan ni ustaz kucing kurat dia panggil. Siapa begitu? Baik, ini bahaya. Sedangkan zat Tuhan ni kita tak boleh fikir, kita terima seadanya seperti yang disebut dalam nah, kita hanya percaya saja. Yang Allah suruh kita fikir tentang kejadian Tuhan. Sayyidina Ali pernah sebut, tafakkaru fi khalqillah, la tatafakkaru fillah. Sayyidina Ali kata kalau kamu nak maju fikir tentang kejadian Tuhan, kaji tentang kejadian Tuhan, jangan kamu kaji tentang zat Tuhan, kamu boleh rasa. Yang terakhir, yang ke-10, yang ke-10, ini prejudis, buruk sangka kepada orang lain. Buruk sangka ni hadirat, anak-anak bincang pun masa tidak mengizinkan. Sebenarnya buruk sangka ni dia punca terputus hubungnya. Buruk sangka dia punca kepada syaitan boleh menguasai diri kita. Buruk sangka ni menyebabkan kita tak akan doa kebaikan kepada orang itu. Buruk sangka ni menyebabkan kita melihat orang lain, kita lebih minat melihat keburukan orang. Buruk sangka dia menghasilkan penyakit. Buruk sangka dia membenihkan penyakit. Bahaya tu. Bahaya. Dalam Quran apa sebut inna kathiran minaz zana ithm. Banyak buruk sangka boleh menyebabkan dosa. Kalau kita buruk sangka dalam bentuk berhati-hati, itu lain. Begitulah. Sebenarnya banyak lagi perkara yang dalam kitab ni sangat menarik lah. Yang boleh, ni sebenarnya tazkiyatun nafs, proses. Hak ni lah sebenarnya hak orang sufi cuba nak dapatnya. Sebenarnya ada agama, cuma dia tidak panggil sufi, dia panggil tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Cuba ambil 10 perkara ni, cuba kita suluh diri kita, cermin diri kita. Ada ke tidak penyakit? Mana kalau penyakit ni ada, maknanya pada diri kita sudah ada satu lorong untuk syaitan masuk, ganggu kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan ini dia berguna untuk kita semua dan juga untuk saya sendirilah. Jadi orang lain tidak boleh tahu penyakit ni ada dalam diri kita, kerana ini termasuk dalam penyakit rohani. Pergi ke klinik pun doktor tak nak cek ni, tak ada satu alat moden, alat canggih yang boleh kesan. Orang kata pak cik tebal ni penyakit dengki ni. Kalau ada doktor kata gitu, dia kena jawab gini ke doktor, saya nampak pun doktor pun nampak gong tingkat tinggi ni, kena kata gitu. Sebab penyakit ni tak ada orang boleh kesan, tidak ada alat yang boleh kesan. Nak boleh kesan penyakit ni adalah ulumul wahyu, ilmu wahyu yang boleh kesan. Kena belajar. Sebab tu guru kita paling utama Nabi SAW. Sebab tu dalam kitab ni bagusnya, sebab dia dalam perspektif Quran dan hadis, penilaian. Okay, kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.